5 step mulakan simpanan emas anak muda. Nantikan. Welcome honey. Welcome Puan Najiha. Sekejap tunggu speaker. Ya, wood Puan. Puan Najiha bila nak live? Welcome Atira. Sekejap kita punya speaker tak dapat masuk. Okay, tu dia speaker kita. Satna. Waalaikumsalam Atira. Hai. Boleh. Tadi tak boleh Okay. Kita try test suara dulu. Suara Dan dengar ke? Dengar? So, suara Ika pun boleh dengar. Okay. Kita tunggu sekejap bagi orang masuk. Okay, yang dah masuk ni korang boleh dengar ke suara kita orang? Siapa ni? Atira? Suara kita boleh dengar ke? Siapa lagi? Sekejap Okay, dengar.
kita tunggu lagi 1 minit. Lepas tu kita start. Kau kat rumah ke office? Dekat rumah. Selamat datang Abdul Hakim. Okay. Dia dah masuk lah ni. Fan Ika ni. Follow Ika. Selamat datang Mira CH. Ni semua followers Ika ni. Kan follow je tu. Taklah. Okay, selamat datang Catman. Captain. Okay. So rasanya kita dah boleh start. Hello. Hi. Thank you, John. Alright. So, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita yang dah masuk dan juga speaker kita malam ni, Cik Ika. So, Don nak bagi explain sikit apa tu IG Live malam ni. So, IG Live malam ni Don panggil dia Sembang Santai Don, di mana Don akan setiap minggu akan invite speaker yang berbeza dengan topik berbeza. So, tahun ni adalah tahun kedua Don buat Sembang Santai Don. Dan pada minggu ni Don invite pula Cik Ika untuk ajar kita, untuk share apa 5 step mulakan simpanan emas anak muda. Sebab hari tu Don ada tanya question dalam story Don, siapa yang belum mulakan simpanan emas. So ramai lagi yang belum mulakan. Sebab kenapa Don tanya hari tu, sebab hari tu kan ada perang Rusia Ukraine tu, tiba-tiba harga emas tu naik kan. So kita test kita punya follower, siapa yang belum start simpanan emas. So rupanya ramai lagi belum. Jadi Don tanya Cik Ika untuk sudi jadi guest. So malam ni kita dapat dia. So Don pass pada Cik Ika untuk intro sikit. Siapa Cik Ika ni? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pagi semua. Terima kasih sudi join live pada malam ni. Thank you Don selaku kapten kita lah. Okay, kapten yang memudi malam ni. Thank you juga mana kata, invite Ika untuk Sembang Santai Don. Selalu duk tengok je apa Sembang Santai Don ni kan. Ramai kan speaker yang Don pernah invite sebelum ni, dan rasa macam appreciate dengan jemputan kali ni walaupun baru je pindah rumah, tapi kita still ambil juga effort dan opportunity yang Don bagi ni untuk sampaikan kepada semua tentang 5 step simpanan emas untuk 5 step mudah untuk simpanan emas bagi anak muda lah. Okay, permulaannya, Ika dalam simpanan emas ni bermula sejak Disember 2018. Startingnya Ika nak simpan emas ni, sebenarnya Ika dah tahu lama tentang simpanan emas ni sejak 2016, tapi biasalah kita muda lagi kan. Okay, bila kita kata muda tu rasa macam nak enjoy, tak rasa macam nak buat simpanan tu satu kita punya komitmen ataupun keperluan. Dan bila Ika balik daripada vacation India pada 2018 Julai, Ika mula sedar yang Ika ni buat bisnes pumpang-pumpang lah. Tapi simpanan tu goyah. Kita tak tahu kebocoran tu di mana. Kita ada duit tapi selalu bocor. Lepas tu Ika teringat lah yang Ika ni pernah orang kata apa, dalam friend list Ika ni ada seorang hamba Allah ni, dia memang selalu berkongsi tentang emas. Dan orang yang Ika masukkan tu adalah leader Ika sekarang ni lah, iaitu Tuan Fairuz Aziz. Orang yang bertanggungjawab membawa Ika dalam dunia emas, dunia simpanan emas ni. Jadi bila Ika bermula dalam simpanan emas ni, Ika soalan pertama Ika, Tuan, macam mana saya nak rawat kebocoran wang saya dan sikap boros? Itu adalah key point Ika lah. Dia sebenarnya macam ni, tak kira lah perempuan ke lelaki ke, sama je. Boros kita cuma berlainan. Okay, mungkin lelaki
Mungkin lelaki kan, mungkin boros dia ke arah kereta kan, hobi dan sebagainya. Perempuan ni mostly kita nampak dalam arti kata shopping lah kan. Tak kisahlah tudung ke, baju ke apa. Benda tu standard. Cumanya beza lelaki dan perempuan kat situ lah. Jadi bila Ika dapat jumpa sendiri dengan Tuan Fairuz pada Disember 2018, Ika ingat pada 22 Disember itu adalah hari pertama Ika pergi ke seminar. Masa Ika pergi pun seminar tu pun dah habis dah pun. Tapi orang kata rasa macam happy sebab dilayan dengan baik oleh Tuan Fairuz. Dan Ika cakap, Tuan, Ika try pegang kad 1 gram pada ketika itu. Ika rasa macam wow, amazing. Ika tak tahu nak cakap macam mana, tapi benda tu sangat amazing sebab selalu kita duk tengok emas 916. Okay? Hari ni kita bercakap tentang emas 999 iaitu gold bar. Macam Ika sendiri, personally lah, Ika tak berapa gemar tentang 916. Jadi bila ada duit je dulu dalam bisnes kan, keuntungan bisnes tu, Ika banyak boros ke arah macam shopping, pergi bercuti dan sebagainya lah. So Ika tak nampak macam, kat mana aku nak simpannya? Dah lah nak beli cincin pun tak pakai. Dapat reward bisnes pun Ika tak pakai. Ika simpan je. Cincin ke gelang ke Ika dapat semua Ika simpan. Memang tak tersentuh pun. Jadi bila Ika dapat 1 gram tu, Ika balik Ika pegang kan. Ika rasa macam, ya Allah, rasa macam serius Ika rasa macam rugi gila duit aku sebelum ni. So Ika tak nak lah hari ni bila Ika dapat peluang, Ika tak nak simpan seorang-seorang peluang tu. Ika nak share dekat semua supaya semua tak adalah buat kesilapan yang sama macam Ika buat dulu. Okay, keuntungan bisnes Ika rasa macam dah beribu-ribu ringgit. Hangus macam tu je. Tapi Ika tak adalah rasa macam rugi sangat sebab Ika buat bisnes ni lebih kepada nak membantu family kan, selain kau nak support Ika punya komitmen sendirilah kan, nak bayar kereta, insurans dan sebagainya. Dan dari situlah Ika rasa macam dalam tempoh 2 bulan saja, diorang bayangkan Ika dah ada simpanan emas time tu. Ika start Disember 2018. Februari 2019 tu Ika dah ada saving 16 gram. Lebih kurang dalam RM5,000. Pada ketika itu. Jadi Ika rasa macam aku ada duit, tapi inilah kata apa, simpanan emas ni lah yang aku cari-cari selama ni untuk rawat kebocoran duit dan sikap boros aku sendiri. Ya, katalah. Yang 1 gram pertama tu ada lagi ke tak? Ada lagi, masih ada. Itulah yang menariknya. Bila kita simpan duit ni, Don, kita rasa macam sebenarnya lah yang untuk audien lah, Ika nak terangkan sikit lah tentang aura duit dan juga aura emas. Aura duit ni, bila kita simpan dia, kita simpan tu sebab apa? Kita nak contohlah kan, kita kumpul, kita nak beli kasut. Kumpul lagi, kita nak beli tu, nak beli ni. Jadi di situlah aura duit. Aura duit ni, kita seronok, kita tend to nak belanjakan dia. Lain pula dengan aura emas ni. Lagi kita simpan, lagi kita happy. Dan secara tak langsungnya, bila kita simpan, simpanan kita bertambah tak? Kita rasa seronok simpan emas kan? Kita rasa happy tak? Bila tengok macam duit tu, lagi banyak contohlah, Ika kata kat Don Don hari ni Don ada RM10. Don pun simpan lah duit. Sampai dia dah naik dah RM1,000, RM10,000. Takkan Don nak tengok saja je duit dalam akaun tu. Mesti dah terfikir dah. Aku nak makan kat mana? Aku nak pergi mana? Kan? Dia mesti akan rasa perasaan macam tu. Dia lain tau bila kita simpan emas ni. Kita akan rasa macam, berapa gram dah dalam simpanan aku? Dia macam tu. Secara langsung, benda tu indirectly tau. Dia akan datang. Sikap aura happy tu. Bila menyimpan emas. Dia dah tak pandang dah emas bila dah simpan. Macam mana? Dah tak pandang dah emas tu bila simpan. Memang tak pandang dah. Jadi simpanan kita tu lebih selamat, lebih kukuh. Jadi macam orang kata apa,
sepanjang Ika menyimpan ni bermula daripada Disember 2018 tu, alhamdulillah lah sehingga kini Ika pun tak sangka lah Ika tak nak tengok orang lain. Ika cuma sampaikan benda ni daripada hati dan juga experience Ika sendiri. Bagaimana seorang yang sangat boros lah dulu. Serius Ika cakap, permulaannya Ika cakap dekat Tuan Fairuz, Ika kata saya nak simpan emas sebab nak selamatkan keuntungan bisnes saya. Tapi lain pula jadi dia. Bila kita start menyimpan emas, kita rasa happy kan. Ada pula duit aku kan. Selalunya kita akan rasa macam tak ada duit lah. Tak ada duit pun, tak ada lebihan duit pun. Sebab apa? Yang tu Ika akan terangkan step by step lah. Macam kita kata permulaan tadi kan, kita ada 5 langkah, 5 step mulakan simpanan emas untuk anak muda. Jadi Ika akan terangkan step by step supaya semua lebih clear, lebih jelas. Macam mana nak bermula. Memang mudah lah, sebenarnya mudah aja. Sebab kita rasa susah bila kita tak tahu dan kita tak ambil tahu. Itu saja. Betul. Bila tak ambil tahu, kita tak tahulah nak buat macam mana nak mula. Okay, so kita belum bagi masuk step dia. So sekarang baru kita nak masuk, kita punya topik. Apa tu 5 step nak mulakan simpanan emas. So nak mulakan mestilah dengan step pertama kan. So boleh Cik Ika share step yang pertama tu apa? Okay, sebelum Ika mulakan, okay, untuk step yang pertama, Ika nak bercerita sikit lah tentang background kan. Tadi background bukan dibah panjang kan. Okay, Ika bermula sebagai dealer lah pada Disember 2019 dan sehingga kini Ika dah ada lebih 200 orang network di bawah tim Ika dan sebenarnya kami Encik Ika sendiri di bawah tim Fairuz Aziz lah. Okay, dalam tu dah lebih 4,000 orang, okay, yang hari-hari kita akan bersembang dan bercerita tentang simpanan emas. Bukan sahaja simpanan emas lah, lebih kepada orang kata apa, cara nak menyimpan. Okay, bila kita dah tahu dah cara nak menyimpan, kita akan rasa happy. Walaupun orang kata suri rumah, walaupun dia adalah seorang pelajar universiti ataupun sebagainya, semua orang pun mampu menyimpan emas. Okay? Yang ni yang Ika cuba tekankan lah. Kita di sini, bila orang dengar je tentang simpanan emas, orang dengar emas pun orang dah takut. Orang macam, mahal. Okay, memang emas mahal. Emas tak pernah murah pun. Sejak 1400 dulu, okay, daripada zaman Nabi Muhammad SAW, okay, emas tak pernah murah. Okay, bila kita dengar je perkataan EMES, emas tu, memang of course lah, kita akan tahu benda tu adalah sesuatu yang mahal. Jadi di sini Ika sebagai orang yang bertanggungjawab di bawah tim Fairuz Aziz dan Ika sangat committed untuk membimbing semua orang, especially anak muda lah. Okay, anak muda yang sedang belajar, okay, sedang orang kata dalam proses nak graduate atau sebagainya, semua orang pun mampu menyimpan emas. Okay, kita akan move forward to step pertama Don. Okay, apa tu? Ataupun kita boleh tanya dulu. Audiens dalam ni dah ada emas, dah mulakan simpanan emas ke belum? Cuba komen, dah ke belum? Baru Cik Ika dia tahu. Okay, so sementara diorang komen lah, kita masuk step pertama. Boleh Don. Silakan. Okay, untuk step yang pertama, first kalilah kita kena mencari dealer yang aktif dan committed untuk membimbing kita. Okay, kenapa Ika cakap macam tu? Sebab selalunya lah yang Ika jumpa lah, orang akan memilih, okay, dia tahu family dia, kawan-kawan sekolah dia ke apa ke, ada buat juga. Contohlah Ika sebagai dealer public go kan, dia akan cakap macam, adalah kakak aku lah. Okay, contoh kakak aku ni dealer public go ke, public go juga. So, aku nak support dia. Tapi kakak dia tu, bukanlah kita nak bercakap tentang negativity kat sini, tapi bukan semua orang yang kita kenal tu adalah dealer yang committed.
untuk membantu kita. Mungkin kita akan rasa macam aku join sebab aku nak support dia je. Tapi dia tak membimbing kita pun. Kat situ lah Ika rasa macam step pertama yang paling penting sekali lah. Kita kena cari orang yang aktif membimbing. Macam Ika ni alhamdulillah lah so far sangat committed lah. Of course kalau orang WhatsApp tu memang cepat lah reply tu. InsyaAllah lah so far memang cepat lah Ika. Apa ni? Oh ada. Okay, memang cepat lah Ika reply sebab memang kerja Ika satu ni je, memang membimbing orang untuk menyimpan emas. Jadi Ika memang tak ada buat benda-benda lain dah. So, masa Ika memang 100% untuk membantu orang. Jadi, how committed I am tu mungkin klien-klien Ika lah yang akan, orang kata apa, diorang sendirilah yang boleh bagi tahu how committed I am. Sebab Ika memang Kau kena rajin tengok story Ika. betul. Sentiasa ada, setiap hari mesti ada. Tak kisahlah dekat WhatsApp, IG ataupun Facebook, sangat aktif. So, kita dalam menyimpan emas ni kita kena be professional lah. Bukan sekadar kita nak orang tu, kita nak support dia je. Tapi kita kena fikir long term. Kalau macam mana kalau macam kita perlukan bimbingan dia tapi dia tak boleh nak membantu kita. So, of course lah kita kena cari orang yang memang aktif dan boleh membimbing kita dan committed untuk membantu kita. Bukan saja sekarang tapi dalam tempoh mungkin ke 10-20 tahun akan datang lah. Sebab bukan simpanan jangka masa pendek tau. Dia mungkin mengambil masa 3 ke 5 tahun untuk capai tempoh matang lah. Ada tempoh matang Ada. Alright. Tapi, at least lah 3 tahun yang pertama. Sebab bila apa benda yang kita beli tak kisahlah emas ke, kereta ke, rumah ke ataupun takaful, Insurance. kita punya servicing agent ataupun dealer ke ataupun dropship yang committed lah dan aktif kan. So bila kita nak tanya, dia senang lah kan, dia terus boleh jawab. Kita tengok dia punya profile pun setiap hari wujud kan. Kalau tengok profile kadang tiba-tiba hilang kan. So macam pelik pula. Tips semua pula kan, tak ada. Carilah orang yang ada credibility kata. Credibility dan alhamdulillah lah sehingga kini pencapaian Ika lah. Ika dah capai 100 Club Award lah daripada Public Gold. Alhamdulillah untuk tahun kewangan ni. Oh yes. Cuba explain apa tu award tu. Berapa faham? Dapat free trip ke? Dapat free emas ke apa? Award tu. Macam Club Award ni dia macam satu orang kata apa branding kita lah. Kita dah sampai satu milestone lah kita panggil kan, milestone dalam mendidik emas, mendidik sebagai pendidik emas. Gitu. Club Award Ya, Club 100 Award. Okay. So tu tadi step pertama kita adalah kita kena cari dealer yang aktif dan committed. Alright, so kita masuk step kedua. By the way, yang baru masuk selamat datang. Ada ramai tadi, Syafiq, Naila, Sahib, Azaman, Maria dan Ashraf dan ada lagi tadi. So kalau korang baru masuk, kita baru saja habis first step tadi, cari dealer yang aktif dan committed. So kalau korang ada soalan tentang mulakan simpanan emas ataupun berkaitan emas, korang boleh tanya dekat komen ataupun ada ikon soalan kat bawah tu, korang boleh tanya, nanti diorang akan naikkan untuk Ika jawab. Okay, so kita masuk kepada step 2. So step 2 tu apa Cik Ika? Okay. Step yang kedua adalah kita kena buat belanjawan. Dia kan selalunya macam anak muda lah kan. Anak muda yang baru dapat kerja. Macam Ika jugalah dulu kan. Ika rasa macam dulu kita tak diajar tentang cara nak menyimpan ke ilmu kewangan tu kita tak ada. Kita belajar time university tu just macam very basic lah. Okay,
Macam Ika sendiri lah, dulu masa dekat UUM, Ika belajar tentang matematik pengurusan, tentang finance, tentang account. Tapi kita tak diajar tentang ilmu kewangan. So bila kita bekerja, kita dapat gaji, kita tak tahu duit tu ke mana. Mungkin lah kita akan rasa macam, oh gaji pertama kita nak bayar dekat mak ayah. Tapi the rest tu, bayar duit kereta. The rest tu memang hangus gitu je lah. Tak tahu. Tak, zaman Ika bermula pada 2015 okay, Ika baru dapat kerja time tu. Memang Ika tak tahu, memang lost je. Dan bila macam sekarang ni kan Ika fikir kan, macam best gila lah kalau lah 5 tahun lepas aku tahu tentang ilmu ni, mungkin dah lagi banyak lah simpanan emas aku. Kan. So untuk step yang kedua, itulah benda dah lepas kan, jangan dikenang. Okay, so untuk step nombor 2 ni, selalunya bila kita baru dapat kerja ni, kita akan kata macam, gaji aku ni sikit lah, macam mana aku nak menyimpan kan? Sebenarnya lah, kita tak tahu step yang nombor 2 ni. Kita kena buat belanjawan. Bila kita tak buat belanjawan, kita tak tahu tau kita punya cash flow kita negatif ke positif. Bila negatif, positif tu alhamdulillah lah. Kalau lah dah lah cash flow negatif, tak tahu pula duit ke mana apa semua kan. Kita tak tahu. Yang tu memang orang kata pebarah lah. Lama-lama kita akan rasa macam kita tak tahu simpanan kita tu negatif ke positif. Lepas tu contohlah gaji kita 1,000. Okay. Kita belanjakan RM1,100. Okay, bayangkan RM100 tu dah negatif dah. Tanpa sedar kan. Okay, kita dah bekerja setahun, kita dah miskin tau sebenarnya. Setiap bulan kita miskin RM100. Kalau setahun, dah RM1,200 kita miskin kat situ. RM1,200 kita miskin. Selagi kita tak buat belanjawan, kita tak akan tahu tau. Macam mana kita punya cash flow setiap bulan tu negatif ke, positif ke, kita ada lebihan duit ke, kita tak ada lebihan duit ke, kan? Jadi bila kita buat belanjawan macam tu, kita boleh cut off tau. Contohlah anak muda kan, kita lebih suka macam kehidupan yang hipster. Okay, kalau kita dapat beli kopi mahal macam Starbucks contoh kita rasa macam heaven gila lah hidup. So bila kita dah buat, contohlah kan, kita kan sekarang ni kita kata macam duit gaji kita tak cukup kan. Cuba kalau kita darabkan, Ika bagilah seminggu kita pergi kita habiskan. Kalau seminggu tu kita pergi 2 kali dah RM30. Cuba bayangkan 30 darab 4. RM120 dah sebenarnya kita dah habiskan dekat Starbucks tu tanpa kita sedar. Bila kita catat, kita tulis kan, bukanlah orang kata setiap satu beli nasi lemak setiap pagi pun kita nak tulis tak. Tapi macam at least lah dalam seminggu tu kita buat satu rough. Setiap minggu, minggu pertama kan, setiap bulan ada 4 minggu kan. So buat minggu pertama duit makan aku kena RM100 je contoh. So bila kita buat kan, kita akan kehidupan kita akan lebih teratur, efisien. So kita akan nampak, setiap bulan rupanya aku ada RM200 lebihan untuk aku buat simpanan. Dari situlah kita akan nampak macam ada lebihan rupanya dalam duit gaji aku. So kita boleh planning dah. Kita nak buat simpanan emas ke, ASP ke, dekat tabung haji ke. So dekat situlah. Selalunya kan orang akan kata macam saya dah ada dah simpanan ASP, ada simpanan tabung haji. Dekat mana lagi? Macam simpanan orang tak tahu tau. Macam orang dah buat simpanan duit. Selalunya lah yang Ika jumpa lah. Contohlah Ika tanya dekat salah seorang parent ni lah untuk klien Ika ni. Ika cakap lah, jom buat simpanan emas. Dia orang akan cakap macam ni je. Kami dah buat dah simpanan anak-anak dekat tabung haji. Ika nak bagi tahu ni satu tips memang bagus. ASB bagus, tabung haji bagus, tapi kita jangan lupakan simpanan emas. Sebab simpanan emas ni
emas dia bukan duit tau. Dia berdasarkan dia bukan currency. Okay? Emas adalah satu aset yang tidak boleh ditukar milik tau. Macam contohlah, sekiranya sesuatu kerajaan tu berlaku macam Don cakap tadi kan, macam dekat Ukraine dan Russia kan, gaduh apa semua kan, benda tu tak mengganggu gugat tau kestabilan aset kita tu. Contoh lah Ika kata kan dekat Don kan, macam contoh sekarang ni kan dengan COVID dan sebagainya, kita tahu ke nilai RM tu akan terus naik ke rendah ke, sedangkan kita dah daripada kita kecil, kita dah tahu dah inflasi tu sentiasa mengekori kita tanpa sedar pun. Kalau dulu Don masa umur Don 10 tahun, mungkin Don pergi sekolah bawa RM1 tu boleh beli mi goreng, boleh beli air sirap dan sebagainya. Tapi RM1 sekarang tu macam mana nilai dia kan? Itulah yang kita nak elakkan benda tu. Okay, kestabilan politik dalam boleh beli coki-coki. Betul. Okay, kestabilan politik tu sebenarnya benda yang kita tak boleh nak elak. Itu bukan bidang kuasa kita. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah simpanan kita. Okay, nak tambahkan simpanan tu is a good way lah. Simpan duit bagus, tapi lebih baik kita selamatkan duit kita daripada inflasi tu dengan cara apa? Dengan menyimpan emas. Itu saja. Okay. Okay, step yang nombor 2 tu kita kena buat belanjawan. Okay. Okay, dah simpan duit. Okay, just put it aside lah. Okay, tapi kita tambahkan dengan buat belanjawan untuk buat simpanan emas pula. Okay. Alright, Don. So, emas ni sebenarnya pasal contoh Don tambah je lah macam Cik Ika cakap tadi. So, compare emas dengan duit ni, let's say kalau macam tiba-tiba negara tu hilang ke, ataupun hilang lah, maybe kena bom nuklear apa. So, kalau kita ada contoh RM kan, RM tu kalau kita pergi Singapura pun, ataupun Indonesia je lah kita, RM tu dah tak laku sebenarnya sebab dia punya currency lain. Tapi kalau kita ada emas, kita offer orang Singapura ke orang Indonesia, mungkin ada nilai. So tu power emas tu sebagai aset. So tadi kita punya step 2 adalah buat belanjawan. So nak tahu dia positif atau negatif, sebenarnya kita kena rekod lah. So bila kita rekod, kita tahu duit kita pergi ke mana, baru kita boleh adjust. So kalau kita tak rekod, kita tak tahu duit pergi mana, nak adjust macam mana kan. So kalau untuk belanjawan, kalau positif cash flow tu benda bagus. Tapi kalau COVID tu tak bagus lah. Okay, kita pergi step yang ketiga. Okay, sebelum Ika masuk ke topik ataupun step yang ketiga, okay, Ika nak tambahkan sikit lah tentang yang bila kita pergi negara lain kan, kita punya RM dah tak laku dah sebenarnya kan. Sama ada duit kita tu lebih mahal atau murah daripada negara tersebut ataupun tidak, itu terpulang lah. Tapi satu lagi rahsia lah yang Ika nak share, okay, in between kita bersembang ni. Kenapa Ika memilih simpanan emas ni? Sebab apa? Ika ada buat satu bacaan lah kan dekat Google dan sebagainya. Ika dapat tahu yang sebenarnya emas ni contohlah kan hari ni tiba-tiba lah esok pagi Don bangun kan, ada Don dapat daripada phone call daripada bank. Tiba-tiba dia cakap Encik Don telah diisytiharkan sebagai muflis, bankruptcy. Okay, apa yang akan berlaku sekiranya kita bankrupt? Kalau Don tahulah. Okay, first kali kita punya account akan freeze. Mana-mana aset kita sama ada rumah, kereta dan sebagainya akan dibekukan. Apa yang akan berlaku tentang hidup kita? Kalau kita dah berkahwin kan dan sebagainya, ada anak, okay, ada isteri dan sebagainya, apa akan berlaku kepada anak bini kita? Sebab itulah Ika menyimpan emas. Sebab apa? Emas ni tidak boleh diganggu. Simpanan emas kita, okay, Ika ulang sekali, okay. Simpanan emas kita tidak boleh diganggu oleh mana-mana institusi, bukan saja institusi kewangan dalam Malaysia, tetapi di dunia. Orang tak boleh kacau simpanan emas kita. Walaupun kita ni bankruptcy ke apa ke,
Kalaulah contohlah sebelum Don bankrupt okay, Ika tak minta contoh, ni contoh. Okay, Ika guna nama Abu lah. Contohlah Abu tu bankrupt Sebelum Abu tu bankrupt, Abu tu ada buat simpanan emas Contohlah dia ada simpanan emas 2 gram. Okay, dengan 2 gram tu lah dia nak bermula semula dalam kehidupan dia. Bayangkan kalau kita tak ada simpanan emas langsung, memang mati kutu lah. Macam mana kita nak teruskan hidup ni? Sebab tu lah Ika nampak kat situ satu power dalam simpanan emas. Sebab dia tak boleh diganggu oleh mana-mana negara ataupun institusi keuangan dalam dunia ni. So kita bolehlah bermula semula nak mulakan hidup baru dengan simpanan emas yang ada. Sebab kita punya akaun dah hangus lah. Memang kira sadaqallahu azim lah dekat situ kan. Jadi kita kena ada persediaan lah. Okay, bina simpanan emas daripada sekarang. Dan okay, Ika masuk step yang nombor 3, iaitu buat tabungan. Sekarang ni contohlah kita buat tabungan duit lah, color-color apa semua tu kan. Color merah lah, hijau lah apa semua kan. Itu benda yang normal dah orang buat. Jadi kita buat sesuatu yang baru hari ni, iaitu step nombor 3, iaitu buat tabungan duit dan kita tukarkan tabungan duit tu kepada simpanan emas. Okay. Contohlah sekarang ni Ika bercakap tentang anak muda kan. Of course lah. Okay, anak muda ni first kali dia akan fikir apa? Dia nak buat tabungan kereta ataupun motor. Dia nak buat tabungan rumah. Dia nak buat tabungan perkahwinan. Okay, betul tak? Okay kan? Mostly kita tak kahwin lagi apa semua. Dan yang terakhir of course lah kita nak buat tabungan persaraan. Jadi Ika nak ajar kenapa Ika cakap tukarkan tabungan duit kepada emas, sebab yang ni Ika bercakap tentang pengalaman Ika lah. Kalau dululah Ika cakap nak buat tabungan duit kan. Contohlah kita nak buat, kita nak beli rumah pertama. Kita duk kumpul duit ni, mesti akan tertarik punya. Mesti kita akan nampak macam alah, bocor. Cantik pula tudung ni kan. Tiba-tiba duk scroll IG ke apa kan. Alah, lawa lah tudung ni. Kita dah ambil dah duit daripada simpanan yang sepatutnya menjadi simpanan rumah. Untuk rumah. Kita punya deposit rumah pertama. Kita dah tarik. Lalas, dalam tempoh 5 tahun, sepatutnya duit tu dah ada 10,000. Tapi 5,000 pun tak cukup. Jadi, Ika nak ajar, kita tukarkan simpanan duit kita tu kepada emas supaya lebih selamat, simpanan kita lebih kukuh dan tak mudah bocor. Okay. Sebenarnya tak ramai. Okay, sebenarnya tak ramai orang tahu tentang tips ni tau. Kalau boleh catat tu kan, catat lah dekat mana-mana ke, dekat notes handphone sekalipun, kita kena macam ni. Kita dapat gaji, okay, dapat gaji, kita simpan, baru kita belanja. Ramainya kesilapan orang, bila dapat gaji, dia belanja dulu. Dari mananya nak dapat lebihan duit ataupun simpanan kita? Memang kita akan rasa macam sampai bila pula Don kan? Kita akan rasa macam duit tu sentiasa tak cukup. Okay? Sebab apa? Kita dapat duit, kita dapat gaji, kita belanjakan dulu. Tapi perasaannya, kita dapat gaji, kena simpan dulu, baru kita belanja. Kalau nak ikutkan duit lebih tu memang sampai bila-bila pun, sampai kiamat pun tak ada lah. Tak ada lebih lah. Dia sendiri akan cakap macam, dapat gaji hari ni, dah fikir siap dah ni, aku nak pergi KFC esok, nak beli the latest one punya menu ke apa kan, dekat Pizza Hut ke apa dan sebagainya. Tapi macam bila kita amalkan, contohlah kita jadikan, contohlah Don ada kereta, kita bagi contoh. Don ada kereta dan Don dah jadikan benda tu satu komitmen. So kita buat benda yang sama dalam simpanan emas ni. Contoh, kita jadikan simpanan emas ni pun satu komitmen pada kita. Lebihan duit tu bukanlah sampai tahap macam orang akan tanya, Cik Ika, kalau kita simpan emas ni tak boleh nak pergi melancong ke?
Tak boleh makan KFC ke? Boleh. Siapa cakap tak boleh? Ika sendiri pun tetap makan KFC, tetap makan Pizza Hut dan sebagainya. Kita enjoy life tapi sebelum kita nak enjoy tu, kita dah ada simpanan dah. Kita dah tarik siap-siap dah simpanan emas kita tu. Lebihan tu barulah kita nak beli tudung dan sebagainya tu, it doesn't matter. Okay. Bila kita menyimpan emas tu sebenarnya lah secara personally Ika cakap, menyimpan emas tu sebenarnya dah mendidik diri Ika yang dahulunya seorang yang sangat-sangat boros kepada orang yang Ika akan rasa macam bila kan dapat duit gaji. Walaupun kita bekerja sendiri, okay, Ika sebagai full time business owner, Ika dapat duit gaji, Ika akan menyimpan dulu. Selepas Ika bayar kereta dan sebagainya, insurans, duit rumah, okay, bla bla bla, Ika dah susun dah kita punya kewangan tu. Bila kita dah start menyimpan emas tu, sebenarnya kita dah mendidik diri kita menjadi orang yang sangat particular buat duit. Dulu tu mungkin Ika rasa macam tak ada benda lah. Aku belanja dululah. Last kali kita punya simpanan bocor je, rongak je merata-rata. Padahal kita ada duit. Sayangnya dekat situ untuk anak muda lah, especially kan yang baru bekerja dan sebagainya, yang belum ada komitmen yang orang kata apa tak terlampau berat lah kan. Ika sangat nasihatkan lah, buatlah simpanan emas. Seriously, dalam tempoh 2 ke 3 tahun kita akan nampak dan sebenarnya simpanan emas tu membina jati diri kita untuk lebih berdisiplin dalam simpanan duit. Sebab selama Ika hidup lah kan, Ika tak jumpa satu cara yang terbaik untuk menyimpan duit selain menyimpan emas. Tak tahulah kan, mungkin orang lain ada cara masing-masing dan memang dia ni orang yang sangat bagus lah dalam menyimpan duit. Tapi untuk diri Ika, memang Ika tak berjaya. Honestly, Ika cakap Ika tak berjaya menyimpan duit selama Ika buat bisnes dah lebih 5 tahun ni. Alhamdulillah lah, dalam tempoh 3 tahun ni Ika nampak satu perkembangan yang aliran positif dalam simpanan Ika dan syukurlah sikap boros tu sebenarnya dah bertukar menjadi boros menyimpan emas. Boros membeli emas. Alhamdulillah. So clear kan? Okay, cara yang pertama, kita kena cari dealer yang aktif dan committed untuk membimbing kita dalam simpanan emas. Nombor 2, kita kena buat belanjawan setiap kali kita dapat gaji. Dan yang ketiga adalah kita buat tabungan duit dan tukarkan tabungan duit tu kepada tabungan emas. Okay dah. So power sangat So kita boros beli barang, Cik Ika boros membeli emas. Punya level tu level lain level tu. So tadi step ketiga, tukar duit kita kepada emas. So maksudnya duit kita tak hilang pun, kita just tukar dia kepada emas. So kalau kita jual emas tu, kita dapat balik duit tu. So kalau untung-untung emas tu naik harga, so lagi untung lah kita dapat duit tu. Tapi tadi ada satu benda yang tuan belajar, benda baru. Bila kita bankrupt, emas tu tak boleh diganggu oleh mana-mana institusi satu dunia. So tuan baru belajar benda baru tu. So tuan menulis juga, ada buku depan ni. Okay. So yang baru datang tu, selamat datang. Kalau ada soalan boleh tanya dekat komen atau tekan je question icon dekat bawah tu. Okay, so sekarang yang kita dah dengan like, share. So kita dah habis 3 step. So kita akan masuk step yang keempat. So silakan Cik Ika. Okay, sebenarnya Don, yang tadi kan pasal orang yang bankruptcy tu, dia sebenarnya analogi yang Ika buat lah. Okay, satu, simpanan emas ni tidak boleh diganggu oleh mana-mana institusi dalam dunia. Dan nombor 2, dengan keadaan kita yang tengah COVID dan sebagainya, kita yakin ke esok tu takkan berlaku apa-apa dekat negara Malaysia? Mungkin lah, orang selama kita hidup ni kita akan rasa macam negara Malaysia adalah satu negara yang aman damai. Okay, tapi sekarang ni kita rasa tak keamanan tu agak tergugat dengan isu COVID dan sebagainya kan? Kita akan rasa macam, apa ni, kita tahu ke esok lusa kita tak minta okay negara kita ni Alhamdulillah Allah jaga dan Allah pelihara selamat
sampai bila-bila, amin. Tapi kita tahu tak, mungkin minggu depan berlaku pergolakan apa-apa ke kita tak tahu. Tiba-tiba negara Malaysia ni terjadinya perang. Okay. Apa diorang akan buat? Contoh kan, macam berlakunya perang macam, takut negara kita ni dah berperang dah ni. So, diorang ada simpanan emas dan diorang boleh duduk dekat mana-mana negara dalam dunia. Contohlah, diorang nak pilih, dah tak selamat dah ni, aku nak duduk negara Malaysia ni, aku nak duduk dekat New Zealand lah. Okay, diorang nak duduk dekat Switzerland lah, ikut lah, terpulang lah. Diorang nak pilih negara sejuk ke, negara panas ke, terpulang. Sebab apa? Diorang ada simpanan duit. Okay, diorang ada simpanan emas. Jadi diorang boleh duduk dekat mana-mana negara dalam dunia. Dan Ika nak cerita sedikit lah tentang sejarah dunia, okay. Dulu dekat Vietnam kan, ada satu tempat dah. Diorang ni ada buat macam terjadinya perang lah. So dalam perang tu, yang Ika baca dalam pembacaan Ika ni, dalam perang tu diorang apa tau, benda apa yang diorang bawa lari masa nak larikan diri daripada negara diorang yang tengah bergolak tu. Diorang hanya bawa emas saja dah. Dari situlah Ika rasa macam tak mustahil benda COVID yang kita tak pernah bermimpi untuk jadi dan datang kepada kita hari ini di zaman milenium ni pun tak mustahil negara kita pun akan jadi benda yang sama. Seperti sejarah yang kita berlaku dekat Vietnam kan. So, pentingnya simpanan emas. First kali analogi, kita tak tahu yang kita akan bankrupt. Dan satu lagi, kita tak tahu negara kita akan berlaku peperangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya kita ada simpanan emas. Dan yang paling penting, emas tu kita fizikalkan dia. Bukan hanya kita nampak macam nombor je. Bila orang tanya Don, aku ada buat simpanan emas. Mananya emasnya? Tak ada kat tangan. Kita hanya dalam skrin saja emas tu. So kita tak nak berlakunya kita buat simpanan daripada company yang scam. Okay, kita terkena scam dan sebagainya. Bila kita buat simpanan emas tu, make sure beli emas, dapat emas. Macam Ika beli dekat Public Gold lah. Ika beli dan Ika dapat emas. Alhamdulillah Ika dapat emas. Okay. So, kita boleh teruskan dengan step yang keempat ke Don? Sila. Okay. Sebenarnya ada kesinambungan dengan yang terakhir kita cakap tadi tu. Okay, step keempat ni, mulakan dengan sekecil-kecil simpanan emas fizikal. Macam Ika cerita tadi di awal kan, Ika bermula pun dengan 1 gram saja. Okay, analogi dia mudah aja. Okay, kalau kita nak bina rumah, kita bermula dengan sekecil bata, betul? Satu bata tu untuk kita build satu rumah lah. Begitu juga dengan simpanan kita. Untuk kita nak ada simpanan 100 gram yang pertama, dulu Ika pernah bermimpi ke untuk Ika capai 100 gram yang pertama? Ika sendiri tak bermimpi. Sebab Ika bermula dengan simpanan 1 gram tu, Ika hanya bermula. Okay, Ika bermula dengan, Ika rasa macam tak apalah, aku bermula dengan sekecil-kecil gram ni. Itu adalah satu, kata apa, sebagai semangat untuk diri Ika. Ika beli satu kad 1 gram tu untuk semangat. Sebab Ika sendiri rasa benda tu, bila Ika balik je, Ika pegang 1 gram tu, dan bayangkan 1 gram tu, Ika rasa macam kena rasuk tau. Ika pegang, Ika duk tengok, Ika terfikir balik, ya Allah, berapa ribu ringgit yang aku dah habiskan ni, duit aku ni. Ya Allah, ruginya aku. Kenapa aku baru tahu hari ni? Sedangkan, okay, aku tahu tentang simpanan emas ni, tapi aku tak bermula. Aku asyik bertangguh je. Okay, aku tak start pun. Sedangkan orang lain yang bertanya terus dah start dah. Aku tak bermula lagi. So, bila Ika pegang kad 1 gram tu, sampai tidur tau, Ika ingat lagi 22 Disember tu, malam tu Ika serius, Ika rasa macam Ika kena rasuk dah. Ika letak 1 gram tu bawah bantal Ika. Ika kata macam, tak boleh jadi ni. Esok juga Ika beritahu dekat Tuan Fairuz tu, Tuan Fairuz, macam mana saya nak tambah simpanan saya ni?
memandangkan duit tengah ada ni, sebelum duit tu diganyang oleh Ika sendiri dengan nak buat belian shopping dan sebagainya, baik Ika selamatkan duit Ika. Sebab dari situlah, daripada pengalaman Ika tu lah Ika bimbing dan Ika ajak semua klien Ika bermulalah dengan sekecil-kecil gram. Selagi kita tak bermula, kita takkan dapat feel tu. Macam mana Ika nak bagi tahu dekat Don, Don seronok tau Don simpan emas ni. Esok Don akan rasa macam, okey, Ika cakap seronok. Tapi benda tu tak datang feel dekat kita selagi kita tak bermula. Okay, walaupun macam pengalaman Ika sendiri kan, Ika bermula dengan 1 gram dan Alhamdulillah sehingga kini 3 tahun menyimpan emas tu, Ika dah capai dah 100 gram yang pertama. Dan itu adalah orang kata benchmark Ika. Okay, kalau lah Ika menyimpan duit dulu 3 tahun yang sudah, Ika hanya menyimpan duit, tak mungkin RM30,000 tu ada dalam akaun Ika. Okay, kalau kita tengok duit kan, mesti kita kelabu mata lah ni. Tapi bila kita dah bekukan duit kita dalam aset emas ni, Alhamdulillah lah Ika nampak. Ika nampak progres simpanan Ika sangat-sangat positif. Dan kalau 3 tahun lepas, Ika masih menyimpan duit. Bukan takat nak pergi umrah lah. Simpanan nak pergi umrah pun tak dapat. Entah ke mana, simpanan nak pergi Langkawi pun tak ada. Bukan setakat saya sembang cerita umrah lah. Nak pergi Langkawi pun Ika tak ada duit lah. Sebab orang kata apa, dengan sikap kita yang boros tu, kita je yang tahu diri kita macam mana. Jadi, Ika nak nasihatkan lah dekat semua. Jangan kita rasa macam bila kita dengar simpanan emas tu macam mahal gila. Sedangkan kalau bagi orang yang belum tahu lagi lah, simpanan dekat public gold ni serendah RM100 kita dah boleh bermula dah. Just start. Pejam mata, lock je RM100 hari ni. Okay, dengan harga RM100 tu kita dah ada 0.36 gram pada hari ni. Mungkin orang rasa macam lekehnya nak beli emas RM100. Why not? Kalau kita nak beli subang tindik pun, Ika tak tahulah harga berapa Tapi macam orang kata, dekat mana lagi kan kita boleh beli serendah RM100 tu kan. Kita dah ada 0.36 gram. Tanpa charge, okay? Tanpa management fee, segala fee, tak ada yuran pendaftaran ke apa. Kita beli 100, kita dapat nilai RM100 tu terus ditukarkan kepada emas. Nilai 0.36 tu adalah RM RM100 kita pada hari ni. Contohlah Ika kata Don masih nak gunakan teknik lama nak menyimpan duit. Yes, okay, it's okay. Sangat okay, kita kena raikan pendapat setiap orang, tapi kita berikan idea tentang simpanan emas ni. Kalau contohlah pada hari ini RM100 tu bersamaan 0.36 gram. Dalam masa tempoh, contohlah Don tak buat tambahan apa-apa, Don dengan 0.36 gram tu lah, tapi nilai dia tu dah berbeza. Lain lah kalau Don simpan duit RM100 sekarang, Don bayangkan 5 tahun lagi. Kalau RM100 sekarang ni, kita boleh beli separuh troli Tesco tu. Okay, nak beli barang separuh troli je muat. Cuba bayangkan 5 tahun lagi. Mungkin suku, mungkin 2 barang je Don boleh beli dengan RM100 Don tu. Tapi selamat dah RM100. Sekiranya Don bermula hari ni, Don dah ada 0.3 gram. 0.3 gram tu mungkin 5 tahun lagi value dia dah bertukar kepada RM300 tanpa Don sedar. Kat situlah kekuatannya menyimpan emas. Yes, betul. Okay. Bermulalah hari ni walaupun sekecil-kecil gram. Dengan RM100 boleh beli emas. So hari ni 100 dapat 0.36 gram. Bermakna kalau nak dapat penuh 1 gram dah RM300 kan. Betul. Dulu beli harga hari ni 200.
Don dulu Macam mana dah? first time beli, tak ingat tahun 2018 ke Don start beli emas. Masa tu 150 180 1 gram. Tahun ni dah double. Betul. Itulah Sebab tu dia punya inflasi. Emas tak pernah murah. Kalau orang cakap hari ni emas mahal, yes emas mahal. 10 tahun akan datang pun kita akan dengar juga. Orang akan cakap emas mahal, yes emas mahal. Kalau dulu Ika bermula dengan 1 gram dalam RM180 macam tu, Ika beli kad 1 gram tu, memang Ika pun cakap mahal. Ika pun kata mahal lah. Weh mahal lah. Balik-balik tu macam mahal lah. Tapi bila kita dah nampak value emas tu, kita akan tahu memang emas sentiasa mahal. Untunglah kita simpan emas mahal. Kita simpan sesuatu benda yang mahal. Mungkin sekarang ni kita simpan duit, kita akan rasa macam berharga gila. Cuba Ika letak macam 1 gram emas dengan iPhone. Kalau Ika lah kan, kalau Ika lebih milih emas lah. Sebab kita akan rasa macam sayang gila kat dia. Dijaga dengan rapi. Kalau penyamu lah macam pencuri ke apa kan, ada iPhone dengan emas, dia pilih yang mana? Mesti dia tarik emas dulu. Dia bawa lari emas dulu. Konsep yang sama. Betapa value-nya emas di mata semua orang. Jadi kalau kita masih nak menyimpan duit, it's okay. Teruskan menyimpan, tapi rugilah. Kita dah terlepas satu peluang baik. Macam Ika cakap tadi, analogi yang Ika buat tu kan. Sekiranya kita bengkak dan sekiranya berlaku apa-apa dekat negara kita, kita tak ada kekuatan duit tu kat situ. Kita lost. Sebab emas ni dia memegang nilai. Kita duduk kat mana pun, orang kata apa, emas kita tu laku. Kalau hari ni kita bawa RM100 kita pergi dekat Australia dan sebagainya, siapa nak pandang? Tak ada siapa pun pandang. Tapi sekiranya kita ada kad walaupun 1 gram tu kita bawa pergi Australia, orang akan cakap itu adalah emas. Yes. Cuma bezanya bahasa Melayunya emas, dekat negara dia orang sebut gold lah. Tapi RM orang tak pandang. So kita nak kehidupan kita, life kita ada something yang kita boleh kata stand lah. Benda tu sampai kiamat pun emas tu sentiasa laku. So kita tak perlu takut, tak perlu risau ke public gold ni scammer ke apa, tak. Sebab di public gold, macam Ika cakap tadi, kita first kali kita boleh bermula serendah RM100 ataupun mengikut kita punya kemampuan. Kalau kita boleh bermula dengan 1 gram, lebih baik. Okay. Dan yang kedua, kita tahu yang simpanan emas tu sampai bila-bila pun tetap orang kata apa, tetap laku, tetap boleh digadai dan sebagainya. Anytime, anywhere lah. Senang cakap, mana-mana duit berdasarkan dengan kata apa, setiap negara punya politik, isu dan sebagainya. Tapi emas ni adalah ciptaan Tuhan. So benda tu kita tak boleh nak manipulate. Kenapa orang cakap emas ni berharga? Sebab orang tak boleh nak cipta. Manusia tak boleh nak cipta emas sebenarnya. Sebab emas tu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Itulah bestnya menyimpan emas. Alright. So tu kita punya step yang keempat. Kita simpan dengan kecil. So saya mula dengan kecil. So kecil-kecilnya. Okay. So maksudnya tak adalah kita perlu membeli 1 gram terus. So kita boleh start dengan beli RM100. So kalau hari ni RM100 0.36 gram. Kalau tahun depan mungkin RM100 0.2 gram kot. Tak tahulah kan. Okay, so kita pergi point yang terakhir. So kita pernah masuk 1 jam dah pun. So kita masuk step yang kelima, iaitu step yang terakhir. Silakan Cik Ika. Okay. Sebenarnya lah kan, tak ramai orang tahu kan, tapi Ika sangat, dalam simpanan emas ni, Ika memegang satu moto lah. Moto tu, Ika punya mahaguru emas lah. Mahaguru emas dekat Malaysia ni adalah Tuan Syukur Hashim. Dia berkata macam ni, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu. Ilmu yang menjadikan kita kaya.
Mungkin orang rasa macam simpan emas tu dah kaya gila lah. Tapi sebenarnya kalau kita menyimpan, kalau kita buat apa-apa simpanan tanpa ilmu, kita akan mudah ditipu, kita akan rasa macam frust, kita akan rasa macam tak best lah simpanan ni. Tapi Ika dalam simpanan emas ni, Ika sangat tekankan dekat semua klien Ika tentang ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tak akan rasa terbeban dengan simpanan emas tu. Kita akan rasa bahagia menyimpan emas. Dan bila kita bahagia, kita rasa seronok, kita akan buat apa, Don? Kita akan lebih menyimpan lah. Menyimpan. Kita tak akan stop. Sebab apa? Kita ada ilmu. Tak kisahlah emas tu hari ni harga dia mahal ke, turun ke, naik ke. Benda tu it doesn't matter. Sebab apa? Di awal tadi Kak dah cakap, simpanan emas ni adalah simpanan jangka masa panjang. Bila jangka masa panjang, kalau contohlah kan, Don beli sekali dan Don tak beli-beli dah. Don bayangkan orang yang bermula lambat daripada Don tu dah ada 100 gram. Don masih ditakuk yang sama, 1 gram tak berganjak. Rugi tak? Sedangkan orang tu beli tak kisahlah harga tu tengah naik ke turun ke, dia beli je. Dia konsisten membeli setiap bulan. Kalau dia ada duit setiap bulan lah. Kalau dia ada setiap minggu, dia terus top up, dia terus beli. Benda tu continuous. Continuous bila kita ada ilmu. Bila kita beli, contohlah hari ni diorang beli 280. Tiba-tiba esok harga emas jatuh ke 260. Diorang tetap membeli. So dalam tempoh setahun tu, kita akan ada macam averaging price tau. Ada pemurataan harga. Sebenarnya kita beli setiap bulan tu dah murah dah sebenarnya. Bila kita konsisten membeli, kita beli dengan ilmu, kita menyimpan emas dengan ilmu tu, kita akan rasa macam bahagialah sebenarnya. Bahagia. Serius Ika cakap, Ika sangat-sangat bahagia dalam menyimpan emas. Ika tak rasa macam satu bebanan. Dan bila klien cakap kan, Ika, saya ni tak mampulah nak menyimpan emas. Saya hanya mampu menyimpan RM100 je setiap bulan. Ika cakap tahniah. Sebab bukan semua ada kekuatan untuk menyimpan RM100. Walau RM100 tu. Dia adalah sahabat mak Ika. Dia buat bisnes makanan setiap bulan tanpa miss. Okay, bila dia dah dapat satu lagi ilmu Ika share dekat dia. Ika cakap dekat Public Go ni ada satu lagi cara yang kita boleh grab. Contohlah 1 dinar, Ika bagi contoh 1 dinar harga dia sekarang RM1,200. Okay, RM1,200. Dan pihak Public Go ni ada buat satu macam kita panggil satu sistem yang kita panggil EPP, Easy Payment Purchase. Maksud dia pihak Public Go, Easy Payment Purchase ni bukan ansuran emas, bukan kutuk emas. Okay, tak ramai lagi tahu tentang ansuran emas dan kutuk emas ni adalah haram. Bukan saja dekat undang-undang Malaysia ni, tapi di sisi agama Islam kita pun agak syubhah lah. Benda syubhah ni kita kena elakkan. Okay? EPP ni adalah macam ni. Pihak Public Gold telah pun membeli 1 dinar tu bagi pihak kita. Kita boleh bayar secara bulanan dan kita lock harga pada hari tersebut. Selama 10 bulan tu, kita hanya bayar amount tu sahaja. Dan konsep EPP ni memang patuh syariah lah. Yang tu semua tak perlu risau sebab kita ada sistem yang memang diakui oleh mereka yang layak untuk berbicara tentang isu syariah compliance ni lah. Dan Ika sendiri pun Ika tak ada hak nak cakap benda ni salah ke atau betul sebab telah pun diakui oleh pihak Public Go sendiri. Dan sistem ni kita just bayar bulanan je selama 10 bulan tu. Dan Ika rasa macam seronok lah. Benda ni macam sangat mampu milik. Walaupun orang tu mampu dalam RM110 pun dah boleh dah untuk lock. Cukup 10 bulan, dia dapat 1 dinar tersebut. So nampak kat situ macam satu benda yang kalau orang tak ada ilmu, orang tak tahu. Orang tak ambil tahu pun, orang tak tahulah. Jadi macam hari ni kan kita berbicara tentang 5 step. Macam mana nak mulakan simpanan emas dalam kalangan anak muda. So dah ada ilmu, dah sedikit perkongsian selama 1 jam ni kan. Kita rasa macam
walaupun orang kata tak dapat banyak, kita dapat dah sikit. So kita kongsilah dengan semua orang. Okay, kalau pun macam dia sendiri dah ada account public goal kan. Jadi kita kongsikan dengan rakan-rakan IG live ni yang mendengar hari ni kan. Ceritalah dekat family, dekat kawan-kawan baik. Okay, marilah kita menyimpan emas. Best menyimpan emas ni. Dan kita bermulalah daripada usia kita ni. Kalau kita tahu hari ni, bermulalah hari ni. Jangan berfikir panjang tentang sesuatu perkara yang baik. Sebab syaitan ni kan, bila dia tahu kan kita nak buat benda baik kan, macam-macam lah. Daripada kau beli emas, baik kau pergi minum Starbucks esok. Dia mulalah kan fikiran kita yang negatif tu kan. Memang sentiasa ada kan. Jadi bila kita dengar sesuatu benda yang positif, untuk macam nasihat Ika sendirilah, personally nasihat. Bila kita dengar sesuatu benda yang positif, benda yang baik tentang simpanan emas, simpanan apa-apa sekalipun lah, kita terus buat tindakan. Make a small step. Okay? Make a small step to a biggest punya, ni lah kan. Kita nak bercerita tentang 100 gram. Sedangkan kita belum bermula lagi. Jadi bermula dulu hari ni, sekecil-kecil gram seperti Ika cakap tadi. Dan bila kita dah duduk, okay, yang Ika nak cakap satu lagi lah. Bila duduk dalam tim Ika, okay, Ika akan invite dalam group kita orang. Okay, group kita orang ni everyday, tanpa miss, okay. Tanpa miss setiap hari bercerita tentang simpanan emas. Okay, contohlah topik minggu ni tentang dana kecemasan. Kita nak membina dana kecemasan dengan emas. Bagaimana? So topik minggu tu akan bercerita tentang benda tu saja. Jadi kita takkan lack of ilmu lah dalam tim Ika. InsyaAllah Ika akan cuba guide dan Ika akan beri yang terbaik untuk semua klien yang menyimpan emas di bawah bimbingan Ika sendiri dan di bawah tim Fairuz Aziz. InsyaAllah. Okay. So tu je step kita yang terakhir. So kita pun kat hujung ni ada lagi masuk Syami. Selamat datang Syami. So tadi step yang terakhir iaitu kita kena simpan emas dengan ilmu. So don't suka quote daripada Tuan Syukur Adan lah, lupa lah. Tapi dia memang master lah. Kalau emas kat Malaysia dia lah master dia. Dengan seorang Azizi Ali kan. Tapi diorang sama geng lah tu. So quote tadi dia adalah bukan emas jadikan kita kaya, tapi ilmu yang buatkan kita kaya. So tu quote yang powerful. Alright. So kita pun dah masuk yang dah memang dah masuk 1 jam. So rasanya tiada soalan daripada audience sebab dekat question tak ada, dekat komen pun tiada soalan. So okay. Tak ada, Dan. Tak ada soalan tu, maksud dia dah faham lah. Dah boleh start menyimpan emas lah. Dan soalan keluar. Okay, daripada Syami. So kita ambil soalan ni lah sebelum kita wrap up. Kita ambil soalan daripada Syami. Dia datang lambat terus tanya kan. Ngam-ngam dia tanya. Okay, so macam mana nak bina dana kecemasan dengan emas? Okay, macam ni. Dana kecemasan ni maksud dia macam ni lah. Okay, kita tahu kecemasan tu tanpa diundang, betul? Kalau cerita macam kita tahu apa nak jadi, tak adalah peribahasa kita kata macam malang tu tak berbau. Kalau boleh bau, kita pun seronok lah kan. Kita boleh jaga-jaga, tapi sebabkan kita tak tahu. Jadi Ika nak nasihatkan kepada Syahmi yang tanya tadi tu. Okay, mulakan simpanan emas. Mulakan dulu. Macam Ika cakap tadi, mulakan dengan sekecil-kecil gram. Kita dah duduk, okay, contohlah kan, Ika akan, bila orang bertanya tentang macam mana nak jadikan emas ni sebagai dana kecemasan, so Ika kena tahu dulu matlamat dia apa. Matlamat Syahmi apa dalam simpanan emas. Contohlah dalam tahun ni, Syahmi nak ada dana kecemasan sebanyak 50 gram emas. Okay, bila bercakap tentang emas, Ika terus bercakap tentang gram lah. Okay, Ika tak akan bercakap tentang duit lah. Ika akan bercakap tentang gram emas. Contohlah Syahmi cakap, Syahmi nak buat dana kecemasan sebanyak 50 gram pada 2022. So, 50 gram tu, kalau kita bahagikan dengan 12, okay, maafkan Ika kalau Ika salah kan. Dalam sebulan, Syahmi kena make sure Syahmi ada simpanan emas 4 gram. Untuk dapatkan
50 gram dana kecemasan pada tahun ni. So, so 4 gram tu Ika average lah kan. Contohlah dalam harga hari ni RM281. Sebulan kena spend 8. 4. Okay. Okay. Sebulan tu kena make sure dalam RM1,000. So macam mana nak RM1,000 tu macam terlampau besar kan. So macam ni. Kita start dulu dengan 1 gram and then kita slow, bila kita dah start tu aura emas tu akan sampai tau. So macam mana tau Ika nak cakap. Dulu pun Ika akan kata macam tak ada duit. Serius Ika cakap Ika tak ada duit. Tapi first kali masa Ika join sebagai dealer tu, Ika buat belian 51 gram. Time tu memang bulanan Ika bayar untuk EPP tadi kan, yang Ika cerita tadi tu kan, boleh bayar 10 kali bayaran tu. Ika buat sebulan berapa tau Don? 1,000 lebih. Ika cakap macam, seriously lah? Ika cakap, Ika macam mimpi lah. Bulanan 1,000 lebih tu terlalu besar, tapi disebabkan oleh aura emas tu sendiri, Ika akan make sure duit Ika sentiasa ada untuk Ika bayar setiap bulan. Sebab Ika nak cabar diri Ika. Kalau aku, satu lagi Ika terlupa. Dalam simpanan ni sebenarnya tak kisahlah kita nak jadikan emas tu sebagai dana kecemasan kita ke, sebagai deposit rumah dan sebagainya. Kalau kita tak paksa diri, tak benda apa pun tak jadi. Betul tak? Kalau kita tak paksa diri hari ni kan, contohlah kita kata tak cukup gaji kita. Apa yang kita boleh buat untuk cukupkan benda tu? Kita boleh tambah dengan buat side income dan sebagainya. Bila kita hidup tak ada matlamat contoh kita tak ada matlamat pun nak ada simpanan dana kecemasan ke dalam bentuk duit sekalipun ataupun emas, lain lagilah emas tu lagilah tak ada kan. Kalau kita tak ada kata apa simpanan duit tu, kalau kita tak paksa diri tu, memang apa saja tak jadi. Contohlah Ika kata hari ni kan, Don kena bangun esok pagi ni pergi kerja. Kalau Don tak buka mata Don dan bangkitkan diri Don, boleh tak Don sampai ke tempat kerja? Tetap tak jadi, tetap tak boleh. Don tetap kena paksa juga. Buka mata, bangun, mandi, pergi siap dan sampai ke tempat kerja. Macam tu juga dengan simpanan emas dan dana kecemasan. Kita kena ada matlamat, kena ada hala tuju. Okay? Kena buat first step lah. Kalau kita tak buat first step, tak buat walaupun dengan serendah RM100 tu kita tak boleh nak bermula, kita tak ada effort pun nak buat, kita tak paksa diri kita, tak adalah simpanan emas kita. Kalau Ika 3 tahun sudah, Ika tak paksa diri Ika untuk buat belian kad 1 gram tu, tak mungkin Ika akan capai 100 gram pada hari ni. Betul tak? Menjawab soalan? Menjawab soalan Sami. So kan dengan sekecil-kecil kena ada matlamat. Betul. Dan tu. So cuba paksa diri 4 gram 1 bulan. 4 gram 1 bulan Sami. Letak matlamat. Okey. Okey Syami. So kita pun dah terlebih masa ni. So mungkin dekat dalam audience ni ada yang nak follow Ika ataupun nak join 200 network Ika tadi tu. So macam mana diorang nak join? Mungkin boleh follow kat mana-mana ke ataupun kat mana, macam mana nak follow? Macam mana nak follow Ika tu? Okay, alright. Okay, semua boleh follow Ika dekat IG Ika sendiri, IG Atika Hamid ataupun Facebook Ika Nur Atika Hamid. Dan boleh juga subscribe kita orang punya team punya YouTube channel iaitu Team Fairuz Aziz. Kat situ banyaklah ilmu dan sebagainya yang Ika akan share, keep update. Dan yang paling best kalau join di bawah Ika lah, dapat join group Telegram. Okay, Ika ada personal Telegram channel. Okay, Ika ada kak.
Okay, so korang ni Don apa, Don nak komen tu, ataupun korang tekan je dekat atas tu, tekan profile apa Ika ni, korang follow. So korang punya, korang nak jadi apa, nak jadi dealer ke, nak jadi dia punya klien ke, nak masuk grup Telegram ke, apa semua, korang pergi follow IG je. Okay, so mungkin kata-katahi dalam, mungkin dalam satu ayat ke, kata-katahi sebelum kita wrap up. Okay. Sebagai anak muda, okay. Ika pun pernah muda dan masih muda lagi. Masih muda. Okay. Masih muda. Okay. Kita ni jangan sia-siakanlah masa muda kita. Okay, bila kita dapat sesuatu peluang yang baik, kita terus grab. Okay, sedangkan kalau macam kita dapat peluang nak pergi melancur ke mana-mana pun, kita tak orang kata apa, tak perlu orang bagi tahu pun yes or no. Tapi dalam simpanan tu kita banyak alasan, banyak bertangguh. Okay, bertangguh ni sebenarnya tak menjadi. Kerja apa pun tak jadi kalau kita bertangguh. Just start, just take a one step ke depan kan. Buat simpanan emas, jangan tunggu. Buatlah simpanan emas tu, simpanlah emas ni sampai kita ada satu tahap di mana kita mampu untuk keluarkan zakat emas. Okay. Yang tu kita kan kena next vlog lah, Don tentang zakat emas dan sebagainya. Tapi kita buat simpanan emas ni dengan satu matlamat yang terbesar lah, iaitu kita nak jadikan diri kita ni sebagai pembayar zakat emas. Sebab zakat emas ni kan macam zakat duit juga, kita bawa benda tu sampai ke akhirat. Kita nak jadi umat Islam yang kaya raya dan orang kata apa, nak tambahkan ekonomi negara kita kan. Jadi kita buatlah yang terbaik. Bukan hanya kita buat simpanan emas untuk diri kita saja, tapi kita mampu untuk memberi balik lah, memberi kembali kepada negara kita dan orang yang memerlukan. Jangan takut simpan emas, okay? Tapi simpanlah emas sampai kita layak membayar zakat emas, insya-Allah. Okay, tu je dia punya kata-kata akhir. So dia menyertap juga. So bagi Don dia sentap juga sebab tak pernah terfikir nak letak matlamat untuk bayar zakat emas. So mungkin Don akan letakkan zakat emas dalam matlamat Don. Sebab sekarang emas belum tak sampai lagi guideline dia punya KPI tak bayar zakat emas. Tapi bila Ika cakap ni dia macam sentap sekejap. Macam kenapa aku tak terfikir nak letak matlamat zakat emas. So terima kasih juga untuk yang ni, yang untuk closing ni, zakat emas tu memang padu betul. Alright, so kita dah sejam lebih tadi. So Don just nak ucapkan terima kasih kepada semua audience yang masih lagi dalam live kita ni, dan especially kepada kita punya speaker malam ni, Cik Ika, untuk share 5 step mulakan simpanan emas anak muda. So untuk siapa yang miss step 1, 2, 3, 4 tadi, boleh tengok replay dekat IG Don ni, nanti Don akan terus post. Alright, so itu saja untuk minggu ni. So jangan lupa follow kita punya speaker Cik Ika, dan juga follow Don untuk minggu depan punya topik Sembang Santai Don setiap Rabu 10 malam. So topik apa minggu depan, tu kena follow dan tunggulah. Okay, itu saja malam ni. Terima kasih Don. Okay, stay safe semua.